Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar ASK. Okey, pada hari ini kita akan meneruskan PDPR kita dengan tajuk baru dan pada hari ini cikgu akan menyentuh sedikit lagi berkenaan dengan sort. Ya, jadi okey, kalau kamu tengok muka surat 69, okey. So pada 69 ini ada dinyatakan berkenaan dengan sort lah. Okey, so apa maksud sort? Okey. Okey, sort ini bermaksud proses mengisi atau menyusun item-item dalam senarai linear mengikut urutan tertentu. Okey, itu maksud sort. Kalau search kita akan mencari. Okey, kita akan mencari item. Kita nak cari item apa dalam senarai. Tapi kalau sort ini kita akan lakukan proses mengisi atau menyusun item dalam satu senarai linear mengikut urutan tertentu. Okey, dalam bidang perkomputeran, sort ialah teknik yang penting untuk mendapatkan maklumat dengan cepat dan tepat. Itu tujuan kita melakukan proses sort lah. Kita nak dapat maklumat kita dengan cepat dan tepat. So, antara contoh sort dalam kehidupan seharian ialah mengisi surat-surat di pejabat pos. Tengok, ni bukan mudah nak mengisi. Okey, di mana surat tersebut dia mengisi mengikut negeri. Okey, menyusun senarai nama mengikut abjad dan menyusun murid ke dalam barisan mengikut pemasukan. Ini adalah contoh sort yang digunakan dalam kehidupan kita seharian. Okey, jadi sort juga ada dua jenis macam search juga, iaitu bubble sort dan bucket sort. So kita pergi kepada bubble sort. Okey, bubble sort ni macam mana? Okey, ni nanti kamu baca sendirilah ya. Okey. Okey, so situasi dia macam mana kita nak mengisi urutan menurun. Okey, sebelum itu sort ni dia kata kita boleh mengisi urutan menurun ataupun urutan menaik. Okey, ini bubble sort. So ini kita punya item-item kita lah dalam senarai 41953. Okey, sekarang ni kita nak mengisi ikut urutan menurun. Kalau menurun bermaksud nombor besar. Okey, nombor besar. Okey, nombor besar akan terus ke nombor kecil. Okey, dari besar. Okey, katakan 9. Terus kepada nombor yang paling kecil lah, 1. So, macam mana kita nak buat? So, langkah 1 dia akan bandingkan dua item pertama dalam senarai kita. Kamu tengok 4, 1. Dia tengok, okey, 4 ni macam mana lebih besar ke atau kecil? Kalau dia kata kalau lebih besar, bermaksud dia akan kekal. Okey, tiada sebarang penukaran. So, dia pergi 4, 1. Okey, dibandingkan. Jadi, tak ada penukaran. Kemudian turun pula, dia akan bandingkan 1 dengan 9. Okey, mana yang lebih besar? Okey, kalau tengok dua ni 9 kan lebih besar. Bila 9 lebih besar, jadi dia akan tukar. Dia akan tukar tempat. So, di bawah ni, dia akan tukar ni 9, 9, 1. Okey, kemudian apa yang dilakukan? Item nombor 3 dengan nombor 4 pula. Dia bandingkan 1 dengan 5. Mana yang lebih besar? Okey, bila ada bila nombor ni dia besar. Okey, 1 dengan 5. Okey, 5 lebih besar, jadi dia tukar tempat. Okey, akan berlaku pertukaran lah kan? Berlaku pertukaran. So, dia tukarlah.
5 dengan 1. Okey, kemudian dia bandingkan 1 dengan 3. Mana lebih besar? Okey, 3 lebih besar jadi dia tukar tempat. So, tengok ya. 1 dengan 3, mana lebih besar? Okey, dia tukar tempat. So, jadi akan berlakulah proses pertukaran ni lah. Okey, ni baru dalam stage pertama lah. So, dia dapat 4, 9, 5, 3, 1. So, di sini ya kita tengok senarai ni dia belum sort lagi. Ya, sebab ni 4, 9 ya. 9 masih tak berada kat depan lagi. So, dia jadi buat balik senarai nombor 1. 4 dengan 9. Okey, bandingkan. Okey, sekiranya 4 ni dia kecil, dia akan kena tukar lah. 9 dia akan pergi ke depan. So, dia tukar lah 9, 4. Okey, sekarang ni 4 dengan 5 pula. 4 dengan 5 dia tengok. Okey, 4 dengan 5. Okey, berlaku tak pertukaran? Okey, berlaku lah ya sebab 4 ni kecil, jadi 5 akan berubah tempat. 5 dengan 4. Okey, bila dia tukar, so dia check lagi. Item nombor 3 dengan nombor 4. 4 dengan 3. Okey, berlaku tak pertukaran? Tak berlakulah sebab ini dah betul lah. So, dia check balik 3 dengan 4. Okey, 3 dengan 4 ni betul tak? Besar tak yang ni? Dekat depan ni. Okey, besar. So, dia tidak berubah. So, dia akan dapat 9, 5, 4, 3, 1. So, dia check. Okey. Okey, adakah kesemua item ni telah diisi? 9, 5, 4, 3, 1. So, jadi dia dah diisi. Jadi, proses mengisi tu akan diberhentikan lah. Jadi, tamat. Okey. So, senang je. Dia akan berlaku pertukaran lah. Sama ada ikut isih urutan menurun ataupun urutan menaik. Kalau menaik, nombor kecil dululah. 1 sampai contohlah dalam senarai 1 hingga 10. Ini adalah menaik. Kalau menurun, nombor besar dulu 10 hingga nombor yang paling kecil 10, 1. Jadi kamu kena tahulah. Paling senang sekali bubble sort. Okey, sekarang kita pergi kepada bucket sort pula. Okey, macam mana bucket sort? Okey, bucket sort adalah satu teknik mengasingkan item dalam senarai tertentu ke dalam baldi. Kita asingkan item-item dalam baldi. Okey, ataupun dalam bucket. So, dalam bucket ini apa yang berlaku? Okey, item dalam baldi diisi semula ke dalam senarai. Okey, tetapi macam mana kita nak tentukan bilangan baldi kita? Berapa banyak kita nak guna? Okey, ini bergantung kepada pengatur cara, okey, programmer yang tentukan dan bilangan item. Okey, dalam senarai itu. Okay, sebagai contoh ya, dia kata isi mengikut urutan menaik. Okey, menggunakan bucket sort. Okey, tetapi di sini programmer ya, dia telah tetapkan ada 3 baldi. Kemudian bilangan item dalam senarai tu okey macam mana? Setiap baldi ni dia punya julat dia lah. Okey, baldi 1 ni A hingga C. Mana-mana item A hingga C masuk baldi biru. Okey, baldi yang kedua, bucket yang kedua, julat dia D hingga F. Okey, mana-mana item D hingga F masuk dalam baldi hijau. Dan last sekali, baldi oranye, item dia G hingga H. Jadi langkah 2, okey, item-item tadi dia akan masuklah dalam baldi ni mengikut julat-julat yang telah ditentukan. Tengok H, dia akan pergi ke baldi oranye. C akan pergi ke baldi biru dan seterusnya lah. Okey, semua item dalam senarai ni dia akan masuk dalam baldi-baldi yang tertentu lah. Kemudian apabila dia dah masuk, apa yang berlaku?
berlakulah pengisian lah. Okay, dalam baldi ni kan, BCA, so dia isilah. Dia kata tadi urutan menaik lah. Jadi, dia dah susun A, B, C. Okay, dalam baldi yang kedua, E, D, F. So, dia dah susun dah. D, E, F. So, baldi yang ketiga, I, H, G, K. Jadi, dia akan isilah. Sangat senang. Okey. So, itu saja perkongsian saya pada kali ini.